Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa surah ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, terus kita masuk pada bicara kita malam ini. Setelah kita melihat beberapa sifat yang diketengahkan oleh pengarang sebagai satu tanda seseorang itu memiliki hati orang beriman. Hati orang beriman ada sifat-sifatnya. Bahkan ianya adalah bicara dalaman. Dan kita juga telah melihat tanda-tanda yang dikemukakan oleh pengarang untuk sama-sama kita bernilai, kita menilai sama ada kita ini di kalangan mereka yang dikurniakan hati orang beriman ataupun sebaliknya. Manakala bicara kita malam ini diteruskan pada bab berikutnya melalui nukilan pengarang, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Saya yakin bicara kita malam ini adalah bicara yang ringan dan kita sedia maklum mengenainya, hanya sebagai peringatan kita bersama melihat apa yang akan dikemukakan oleh pengarang. Terus kita masuk. Sebelum itu tuan-tuan, ibu-ibu, adakah beriman kepada Allah hanya menjadi kewajipan ke atas kita? Mereka yang tidak beriman, mereka yang tidak memeluk agama Islam, adakah turut diwajibkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah? Pengarang menukilkan dengan bicaranya, al-imanu billahi ta'ala wajibun 'alal insan. Beriman kepada Allah Ta'ala menjadi kewajipan ke atas manusia. Ini menjawab persoalan di atas tadi. Kata pengarang beriman kepada Allah menjadi kewajipan ke atas manusia. Tak kira siapa dia, sama ada dia beriman ataupun tidak beriman, Muslim ataupun bukan Islam, wajib dia beriman. Maknanya beriman kepada Allah ini bukanlah satu pilihan. Betul, bukan satu pilihan. Kenapa wajib beriman kepada Allah? Semua orang mesti beriman kepada Allah. Okey. Di antaranya kita lihat firman Allah, petikan daripada ayat 25 suratul Baqarah juzuk pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan berilah khabar gembira kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, sesungguhnya bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ini jelas menyatakan kepada kita syurga hanya dimasuki oleh mereka yang beriman. Orang tidak beriman tak akan masuk ke dalam syurga, tuan-tuan. Hal ini melalui firman Allah, petikan daripada suratul Bayyinah juzuk 30 ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir terdiri dari kalangan ahli kitab dan juga musyrikin, mereka berada di dalam neraka Jahannam, berkekalan di dalamnya.
mereka itulah seburuk-buruk ciptaan. Ayat ini menyatakan kepada kita secara jelas, orang yang kufur kepada Allah, baik ahli kitab, baik musyrikin, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Bahkan mereka berkekalan di dalamnya. Saat kita melihat kedua-dua ayat di atas, orang beriman akan dimasukkan ke dalam syurga. Mereka yang tidak beriman akan ditempatkan ke dalam neraka Jahannam. Jelas menunjukkan kepada kita, iman itu bukanlah satu pilihan. Sekiranya ianya pilihan, tuan-tuan, semua orang masuk syurga. Orang beriman, orang tidak beriman juga masuk syurga. Tetapi tidak, Allah Subhanahu wa taala membezakan mereka beriman, mereka yang tidak beriman. Orang yang kufur kepada Allah, matinya dalam kekufuran, pasti akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Menunjukkan kepada kita, iman itu bukanlah satu pilihan, sebaliknya ianya adalah kewajipan. Kemudian pengarang meneruskan bicaranya. Seperti yang biasa, tuan-tuan, pengarang Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullahu ta'ala petikan daripada Kitabul Iman, seringkali mengajak kita untuk berfikir. Tuan-tuan, orang Islam, kita tidak terikat dan tidak kita dihalang untuk terus berfikir dan kritis dalam berfikir. Kita lihat bicara pengarang. إذا تفكر الإنسان قليلا سيجد أن الله الذي خلقه قد أعطاه أدوات يتعلم بها سائر العلوم الدينية والدنيوية وبغيرها لا يمكنه أن يكتسب شيئا من العلم. Apabila manusia itu berfikir sejenak, kita fikir, semestinya ia mendapati sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakannya. Sesungguhnya dialah yang telah mengurniakan kepadanya fungsi panca indera. Dengan itu, ia dapat mempelajari sekalian ilmu agama dan juga ilmu dunia. Dan dengan ketiadaannya, tidak mungkin ia mengecapi sesuatu pun daripada ilmu. Apa ni, tuan-tuan? Apa maksud pengarang sebenarnya? Okey, begini. Pengarang menyatakan kepada kita, bila kita berfikir, sesungguhnya Allah yang telah mengurniakan kepada kita fungsi panca indera yang utama, pendengaran, penglihatan dan juga akal. Dengan fungsi panca indera tadi, kita dapat ilmu. Tuan-tuan, ibu-ibu, apa yang kita miliki hari ini, semuanya dikaitkan dengan fungsi panca indera tadi. Dengan akal, dengan pendengaran, dengan penglihatan. Apa yang kita miliki hari ni? Kejap-kejap, nak tanya ni. Kami pernah dengar dan biasa kita kata, semua yang kita miliki ini adalah kurniaan Allah. Sedangkan kita bekerja, sedangkan kita berusaha. Jadi cuma kami nak faham, kenapa kita kata semua yang kita miliki ini adalah kurniaan Allah. Okey, untuk menjawab persoalan di atas, kenapa kita kata apa yang kita miliki hari ini adalah kurniaan Allah? Sebab apa yang kita miliki hari ini, ianya berpunca daripada fungsi panca indera yang utama, pendengaran, penglihatan dan juga akal kita. Tuan-tuan, jika tidak kena akal yang dikurniakan oleh Allah, rasa-rasa kita berada di sini ke tak? Rasa-rasa tuan-tuan berjawab dengan jawatan sekarang ataupun tak? Rasa-rasa kita boleh memiliki kediaman ataupun tak? Rasa-rasa kita boleh memiliki kenderaan ataupun tak, sekiranya kita tidak ada akal? Tak, mesti dengan akal. Betul. Akal tu siapa yang kurniakan? Akal tu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, tidak ada seorang manusia pun mampu untuk mencipta akal. Tuan-tuan, seseorang yang ada otak, ada jantung, ada hati, belum tentu dia dikurniakan akal. Ini sedia kita maklum. Kejap, melihat bicara di atas yang mengaitkan fungsi panca indera itu adalah kurniaan Allah, bahkan ianya menjadi punca utama kita memperolehi kenikmatan hari ini. Itu kami faham.
Jadi pengarang ingin mengaitkan kepada kita apa yang kita miliki hari ini adalah kurnian Allah, dalam arti katanya berpunca daripada fungsi panca indera yang utama tadi. Betul. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala petikan daripada surah An-Nahl juzuk 14 ayat 78. Firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ayat ini berbicara kepada kita tentang bangkit asal. Dan Allah, dialah yang telah mengeluarkan kalian daripada perut-perut ibu kalian. Sedang kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia menjadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan juga akal. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Kita kembali merujuk ayat di atas. Allah yang keluarkan kita daripada perut ibu kita dulu. Bila kita dilahirkan, tuan-tuan, apa yang kita tahu? Tak tahu apa. Pasir pun kita makan. Pasir kita makan, tuan-tuan. Benda yang tak boleh makan, kita makan. Kita tak boleh membezakan mana satu bahaya, mana satu yang selamat. Kemudian Allah kaitkan, dan dia menjadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan juga akal. Allah berfirman merujuk kepada 3 fungsi panca indera yang utama tadi. Sedang kalian tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia menjadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan juga akal. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menyebut ketiga-tiga fungsi utama di atas menjadi punca kita memperolehi ilmu. Asalnya kita tak ada apa-apa. Kemudian adalah sedikit melalui kurnian Allah Subhanahu wa taala tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala kaitkan kepada kita, mudah-mudahan kalian bersyukur. Allah kaitkan dengan syukur. Oh, maknanya sekarang apa yang kita miliki tak boleh kita menabik dada lah yang ke mana kita ni hebat, kita ni sekian dengan usaha kita. Tak boleh. Kita mesti merendah diri. Sebab yalah, bila kita renung, bila kita berfikir, akal kita pun Allah yang kurniakan. Allah tarik je nikmat akal, tuan-tuan. Apa pun tak ada. Orang rumah pun tinggalkan kita, tak ada akal. Siapa yang nak jaga? Sekiranya kita ditarik nikmat akal. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetengahkan kepada kita tentang akal. Okey. Kita berbalik bercuti, tuan-tuan. Di antara billboard yang menghiasi perjalanan kita, saya tertarik dengan satu billboard. Banyak sebenarnya billboard yang menghiasi perjalanan. Di antaranya, tuan-tuan, billboard yang tertera perkataan dan gambar individu serta laman web yang disediakan. Manakala pandangan saya lebih terarah kepada ungkapan yang tertera. Yang banyak billboard apa, tuan-tuan, tepi jalan. Saya tertarik dengan billboard tersebut. Berjaya pandaikan 10,000 orang. Tuan-tuan pernah tengok ke tak? Saya pernah tengok, tuan-tuan. Selalu je. Banyak. Dalam billboard yang lain, berjaya pandaikan puluhan ribu orang. Ungkapan, gambar, kemudian laman web. Bila kita tengok, kita faham. Yang mana dengan program yang mereka sediakan, berjaya memandaikan puluhan ribu orang. Dengan guru yang mereka sediakan itu, berjaya memandaikan puluhan ribu orang. Kita faham. Tetapi maaf, apa yang tertera itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Sebab bila kita baca, kita faham yang memberi kepandaian itu adalah mereka. Program yang mereka sediakan dan guru yang mereka adakan itu yang berjaya memandaikan. Tuan-tuan, kita lupa akal Allah yang kurniakan. Mereka yang berkata dan mendabik dada berjaya memandaikan puluhan ribu orang. Cuba kita beri seorang manusia yang tidak ada akal, tuan-tuan. Dan kita nak okey, program kalian hebat, mantap. Boleh tak train anak Qaryah kami ini, kami nak SPM dia tahun depan 10A. Tuan-tuan, rasa dapat ke tak, tuan-tuan? Tak dapat. Kita memberi jaminan, tuan-tuan, tak dapat. Jadi oleh itu,
rendahkanlah diri kita. Ingat, bukan kita yang memberi kepandaian, tapi itu hanya sekadar strategi marketing kami. Walaupun melihat kepada bicara itu, maaf, ianya bukanlah bicara yang baik. Kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan akal. Jadi bila kita lihat ayat tadi, kita lihat apa yang kita miliki, ya Allah, betul lah. Tak heran kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan, mudah-mudahan kalian bersyukur. Kenapa Allah bangkitkan kita? Allah ingatkan kita supaya bersyukur, tuan-tuan. Kenapa? Ialah bila kita renung semula, betul lah, apa yang kita miliki hari ini semuanya daripada akal yang dikurniakan oleh Allah. Sekiranya akal yang tidak dikurniakan oleh Allah, tuan-tuan, kita tak akan berada di sini. Kita tak akan berada pada tempat kita, pada jawatan kita, sekiranya tidak kerana akal. Okey. Kemudian pengarang meneruskan bicaranya. Wa min awwali syukrihi subhanahu an nastakhdima adawatil ilmi allati wahabana iyyaha fil ilmi bih. Dan yang paling utama sebagai mensyukuri Subhanahu wa ta'ala. Sebab ayat tadi kait dengan syukur. Kata pengarang sekarang, yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana tu? Kejap-kejap. Sebelum itu kami nak tanya, syukur tu apa? Syukur adalah berterima kasih. Berterima kasih? Ya, berterima kasih. Haji, terima kasih banyaklah Haji. Haji bantu saya masa saya susah. Syukur banyak. Maksudnya terima kasih banyak. Oh, syukur dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita terima kasih. Ya. Jadi, macam mana kita nak berterima kasih kepada Allah? Jadi kata pengarang, kita menggunakan fungsi panca indera yang utama tadi, yang telah dikurniakan Allah kepada kita dengannya, untuk kita mengenalinya. Maksud daripada pengarang, fungsi panca indera tadi yang telah dikurniakan oleh Allah sebagai satu tanda berterima kasih kepada Allah, kita ingin menggunakan fungsi tadi, akal, pendengaran, penglihatan, untuk kenal pencipta. Kita nak kenal Allah sebagai satu tanda berterima kasih. Ialah dia yang telah mengurniakan kepada kita, tuan-tuan. Jadi selayaknya kita menggunakan fungsi panca indera tadi untuk mengenalinya. Demikian itu adalah menjadi kewajipan ke atas manusia untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, kita masih berbicara mengenai iman kepada Allah. Itu adalah mukaddimah daripada pengarang. Sekarang kita faham kenapa pengarang menekankan kepada kita untuk kita kenal Allah. Secara ringkasnya, sebagai satu tanda berterima kasih kepada Allah kerana Allah telah mengurniakan kepada kita fungsi panca indera yang utama. Jadi kita ingin menggunakan fungsi panca indera tadi untuk mengenali pencipta. Kemudian pengarang meneruskan bicaranya. Al-ilmu tariqul iman. Ilmu menjadi jalan untuk beriman. Tuan-tuan, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semestinya mempunyai ilmu. Semestinya berpaksikan kepada ilmu. Ini kita setuju. Kemudian, wa idza arada al-insanu imanan sahihan fa alayhi bil 'ilm. Dan sekiranya manusia itu menginginkan iman yang betul, maka ke atasnya mesti dengan ilmu. Kita nak iman kita betul, ialah semestinya dengan ilmu yang betul. Kita ringkaskan, tuan-tuan. Okay, jadi kita faham sekarang maksud daripada pengarang. Maknanya kita ni semua kena beriman, berpaksikan di atas ilmu, bukan dengan sebab kita mengikut ikut individu tertentu. Betul. Kita beriman bukanlah sebab kita follow seseorang individu, ataupun iman kita adalah iman turun-temurun. Bicara pengarang, "Dzalika li'anna imanal muqallidi li ghairihi sur'ana ma yahtazu 'inda awal imtihanin wa 'inda awal syubhah." Demikian itu kerana sesungguhnya iman dengan sebab mengikut orang lain cepat goncang goyah apabila ia berhadapan dengan awal ujian, ataupun ia berhadapan dengan
awal daripada syubhah. Apa maksud pengarang tu? Begini, kata pengarang, sekiranya kita beriman dengan iman ikutan, bukan berpaksikan di atas ilmu, jadi kita akan berhadapan dengan masalah apabila kita diuji. Tak ada ujian tak apa, ada ujian tuan-tuan, kita akan jatuh. Bicara pengarang di atas bersumberkan firman Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada ayat yang ke-11 juzuk 17 suratul Hajj. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun yatma'anna bih wa in asabathu fitnatun yanqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Artinya, kita perhatikan ayat ini tuan-tuan. Kenapa perlu kita beriman kepada Allah dengan ilmu, bukan dengan sebab ikutan. Dan di antara manusia, mereka yang menyembah Allah hanya di tepian. Kita perhatikan, ini tak ada tempat yang... Sebagai contoh tuan-tuan, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di tepian. Maka sekiranya ia mengecapi kebaikan, ia tenang dengannya. Tak ada apa-apa ujian tuan-tuan, begitulah keadaannya. Dan sekiranya ia diuji dengan ujian yang menimpanya, terbalik ia di atas mukanya, yakni kepada kekufuran, rugilah ia di dunia dan juga di akhirat. Demikian itu ia berada di dalam kerugian yang nyata. Okey, ayat ini menyatakan tentang golongan manusia yang menyembah Allah hanya di tepian. Beza tuan-tuan dengan di tepian. Maka sekiranya ia mengecapi kebaikan, dia tenang, tak ada apa-apa ujian, tak ada masalah. Dan sekiranya satu ujian menimpa ke atasnya, tuan-tuan, hanya dengan sedikit goncangan saja, jatuh dia. Jatuh. Terbalik ia di atas mukanya. Beza tu. Mereka yang beriman kepada Allah, imannya berada di tengah tuan-tuan. Setakat goncangan sedikit, tak ada masalah. Mereka menyembah Allah, imannya di tepian tadi tuan-tuan, dengan sedikit goncangan saja, jatuh dia. Rugilah ia di dunia dan juga di akhirat. Demikian itu dia berada di dalam kerugian yang nyata. Kejap, kami nak tanya, apa yang dibicarakan oleh pengarang realiti ke? Apa yang dibicarakan oleh pengarang tuan-tuan realiti ataupun tak? Sebab pengarang kata tentang mereka yang beriman di tepian, dimuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Realiti ataupun tak? Saya katakan ianya realiti. Contoh tuan-tuan, kita boleh lihat di sekeliling kita. Kisah, mungkin tuan-tuan sedia maklum kisahnya tuan-tuan. Saya pernah melihat wawancara yang dilakukan ke atas seorang pengikut Rasul Melayu. Okey, kita ni tak ada masalah tuan-tuan. Kita tahu kaedah, mana-mana seseorang yang mendakwa dia adalah Nabi ataupun Rasul selepas kewafatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawasanya dia adalah seorang pendusta. Tak kira siapa tuan-tuan. Lepas Rasulullah wafat, ada seorang muncul, laki ke, perempuan ke, siapa sahaja, dia mendakwa dirinya Nabi ataupun Rasul, kita tahu dia adalah seorang penipu. Ini adalah asas dalam akidah kita. Tapi bukan semua orang tahu. Betul ke? Ya. Kembali kepada cerita tadi, saya pernah melihat wawancara, mungkin tuan-tuan pernah melihat video pendek wawancara ke atas salah seorang pengikut Rasul Melayu, seorang makcik. Wartawan tanya dia tentang Rasul Melayu, sebab dia di antara pengikut. Tuan-tuan, apa kata makcik itu? Bagi kami, dia adalah Rasul kami. Korang ni, mana Rasul korang? Tuan-tuan nak kata apa? Makcik-makcik nak kata apa? Golongan ini wujud. Bagi kami, dia adalah Rasul kami. Korang ni, korang yang cakap banyak, yang kutuk Rasul Melayu apa semua ni, mana Rasul korang? Tuan-tuan, realiti.
Yang dibicarakan oleh pengarang menyatakan tentang golongan yang menyembah Allah hanya di tepian melalui firman Allah Subhanahu wa taala tadi, tuan-tuan, itu realiti. Jadi bila mereka diuji, tuan-tuan, seorang yang mendakwa dirinya ada rasul, mereka follow, tuan-tuan, ada pengikut dia. Sedangkan kita tahu sekiranya mana-mana dakwaan yang muncul selepas kewafatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendakwa dirinya nabi ataupun rasul, ketahuilah bahawasanya dia adalah seorang pendusta. Tapi tidak bagi mereka tadi. Oh, maksudnya pengarang tak naklah kita beriman begitu? Ya. Yang mana pengarang kita faham dia menginginkan supaya kita beriman berpaksikan di atas ilmu. Haji nak tanya ni, kenapa Haji beriman? Kenapa saya beriman? Takkan saya tak beriman ayah saya imam di kampung? Cukup tak, tuan-tuan? Makcik, kenapa makcik beriman? Takkan saya tak beriman, mak saya guru Quran di kampung? Cukup tak, tuan-tuan? Makcik, pakcik, takkan itu saja kita beriman? Okey, ini yang akan kita bicarakan. Sekarang, tuan-tuan, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dilihat oleh kita. Tak pernah kita tengok. Jadi kami nak tanya, ada tak kaedah ataupun cara yang mendekatkan kepada akal kami untuk menambahkan keyakinan dan keimanan atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala? Ada. Bahkan, tuan-tuan, pengarang meneruskan bicaranya, al-adillatul ilmiyatu 'ala al-iman billahi subhanahu wa ta'ala, sandaran yang berpaksikan kepada ilmu atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ini kita nak berfikir sejenak, tuan-tuan. Jadi pengarang ingin membuktikan melalui dalil akal. Kita menggunakan akal kita dan kita membuat keputusan bahawasanya pencipta itu wujud. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, sebaliknya kita meyakini atas kewujudannya. Yang pertama, kata pengarang al-qawaidul aqliyah. Kejap, kenapa pengarang tak mulakan dengan al-qawaidun naqliyah, kaedah yang berpaksikan kepada Al-Quran dan juga sunnah? Kenapa pengarang memulakan dengan akal dulu? Tuan-tuan, sebab ialah bila kita berbicara, secara biasanya manusia akan berfikir. Jadi semestinya saat mereka berfikir itu ada cara yang betul untuk mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berfikir. Pengarang memulakan kaedah yang pertama, al-adamu la yakhluqu syai'a. Ketiadaan, ia tidak menciptakan sesuatu. Apa tu? Begini, kita penganut agama Islam, kita meyakini bahawasanya alam ini adalah ciptaan Allah. Kita yakin alam ini adalah ciptaan Allah. Sekarang, tuan-tuan, kita tidak pernah melihat Allah. Sebaliknya, kita meyakini ini adalah produk daripada pencipta. Timbul persoalan, tidak pernah dilihat penciptanya. Sebaliknya, kita meyakini itu adalah produk ciptaannya. Macam mana tu? Begini, saya katakan, tidak semestinya kita tidak pernah melihat pencipta. Tidak menunjukkan pencipta itu tidak ada. Hanya memadai kita menyaksikan hasil ciptaan menunjukkan adanya pencipta. Berbeliklah. Kami nak contoh je supaya mudah kami faham. Okey, tuan-tuan, puan-puan, kita lihat LCD projector di atas. Okey, kita lihat ianya adalah hasil daripada ciptaan. Soalan saya kepada tuan-tuan, perempuan, siapa di antara tuan-tuan, perempuan yang pernah melihat pencipta LCD projector di atas? Angkat tangan. Siapa pernah tengok? Tak ada seorang pun pernah tengok.
Apa bangsanya? Apa agamanya? Apa warna kulitnya? Tetapi menunjukkan adanya hasil ciptaan, menunjukkan adanya pencipta. Betul. Sebab itu saya katakan tadi, tidak semestinya kita tidak pernah melihat pencipta, menunjukkan pencipta itu tidak ada. Bahkan hanya menyaksikan hasil ciptaan menunjukkan adanya pencipta, walaupun kita tidak pernah melihatnya. Kita yakin dia ada. Mana mungkin tuan-tuan LCD projector itu tercipta dengan sendirinya, melainkan ada yang menciptanya, sedangkan kita tidak pernah melihat pun pencipta itu. Okey, kita pergi pada kaedah yang kedua untuk terus memperincikan kaedah yang pertama tadi. At-tafakkuru fil makhluqat yadullu ala ba'dhi sifatil khaliq. Berfikir, merenung pada hasil ciptaan menunjukkan sebahagian daripada sifat pencipta. Kita berfikir pada hasil ciptaan, ianya menunjukkan sebahagian daripada sifat pencipta. Okey, tuan-tuan, tadi kita tidak pernah melihat siapa yang mencipta LCD projector di atas. Tak pernah kita tengok. Tetapi sekarang kita ingin berfikir merujuk kepada hasil ciptaannya. Bila kita berfikir apa yang dicipta olehnya, ianya akan menggariskan sifat-sifat yang ada pada pencipta itu. Contoh, tuan-tuan, perempuan, percaya ke tak pencipta projektor di atas seorang yang bijak? Percaya tak tuan-tuan? Siapa yang tak percaya dia bijak, angkat tangan. Semua kita percaya dia bijak, tuan-tuan. Tuan-tuan, perempuan, percaya ke tak pencipta kepada LCD projektor di atas adalah seorang yang berpengalaman? Percaya tak tuan-tuan? Kita percaya. Tuan-tuan, perempuan, percaya ke tak pencipta LCD projector di atas seorang yang mempunyai kelengkapan untuk membangunkan hasil produknya? Tuan-tuan, perempuan, percaya ke tak semestinya pencipta LCD di atas seorang yang bijak pandai? Kita percaya, tuan-tuan. Sedangkan kita tak pernah kenal pun dia. Kita tak pernah tahu latar belakang pendidikannya. Tetapi melihat hasil ciptaannya menunjukkan sebahagian daripada sifatnya. Okey, sekarang kita ingin melihat alam, sebab kita kata alam ini Allah yang ciptakan. Dan kita ingin melihat ciptaan daripada segi pandangan kita, tuan-tuan, adalah ciptaan yang kecil. Merujuk kepada daun. Daun adalah ciptaan Allah. Okey, macam mana kita ingin melihat sifat Allah yang ada pada daun? Begini, tuan-tuan, daun, sedia kita maklum, melihat kepada penemuan saintifik, di antara fungsi daun adalah recycle semula karbon dioksida kepada oksigen. Semua kita tahu, tuan-tuan. Nampak daun tu biasa dia, tapi recycle semula karbon dioksida kepada oksigen. Secara tidak langsung, manusia, kehidupan memerlukan kepada tumbuhan hijau dalam kehidupan mereka. Betul. Saat kita melihat fungsi hidupan hijau tadi, tuan-tuan, tumbuhan hijau tersebut, daun, kita dapat menggariskan sifat-sifat yang ada pada pencipta daun. Semestinya pencipta daun maha bijaksana. Dia tahu manusia memerlukan kepada tumbuhan hijau. Semestinya pencipta kepada daun itu maha mengetahui. Semestinya pencipta kepada daun itu maha luas pengetahuan al-wasi'. Semestinya pencipta kepada daun itu mendalam pengetahuannya al-khabir. Jadi selepas kita melihat hasil ciptaan, tuan-tuan, kita dapat menggariskan sifat-sifat yang ada pada Allah, sedangkan kita tidak pernah melihat Allah. Hanya melalui hasil ciptaannya, tuan-tuan, kita boleh menggariskan sifat-sifat yang ada padanya. Di antara ayat yang dimuatkan oleh pengarang, tuan-tuan, saya ringkaskan bicara pengarang. Maksudnya sekarang, dengan kita memerhatikan alam yang telah diciptakan oleh Allah ini, dalam erti katanya ada cara untuk kita melihat sifat-sifat Allah
yang mana dengan pemerhatian alam ada cara untuk menambahkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah itu maksud pengarang? Ya. Pengarang memuatkan dua ayat melalui surah Al-Jathiyah juzuk 28. Maaf, juzuk 25. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita lihat alam, tuan-tuan. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi. Okey, langit, bumi, cakrawala, tuan-tuan. Ianya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Dan pada penciptaan kalian dan apa yang melata daripada haiwan ternak, ianya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang meyakini. Kita lihat kedua-dua ayat di atas. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang langit bumi menjadi tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Macam mana tuan-tuan menjadi tanda kebesaran? Melainkan dengan kita berfikir, betul. Begitu juga pada diri kita, haiwan ternak yang melata, tuan-tuan, menjadi tanda kebesaran Allah bagi kaum yang meyakini. Macam mana hasil ciptaan Allah ini boleh menjadi tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman, bagi mereka yang meyakini? Tuan-tuan, melainkan dengan berfikir. Oh, maksudnya sekarang kita nak berfikir, pastikan apa yang kita fikirkan itu menatijahkan iman kita meningkat dan keyakinan kita meningkat. Adakah itu maksud pengarang? Betul. Contoh, kami nak tahu satu contoh, boleh tak? Yang mana bila lihat contoh tersebut, iman kami bertambah dan keyakinan kami di dalam keimanan bertambah. Okey. Hasil alam, tuan-tuan, hasil daripada alam. Tuan-tuan, alam cakrawala yang kita lihat hari ini, ianya akan berakhir. Ianya akan berakhir. Betul lah, itu di antara prinsip iman kita tentang hari kiamat. Betul. Manakala pengakhiran ini, ianya bertepatan dengan penemuan dan pengkajian saintifik. Betul ke? Betul. Tuan-tuan boleh search The Big Rip Theory. The Big Rip Theory, BIG sengkang RIP untuk Portugal. Iaitu satu teori yang berbicara tentang koyakan besar yang akan berlaku. Tuan-tuan, manakala teori ini bersesuaian dengan penelitian alam, yang mana mereka menggariskan alam ini, tuan-tuan, sedang bergerak ke arah Big Rip, koyakan dahsyat, koyakan besar. Kejap, kat mana yang kata boleh menambahkan iman dan boleh menambahkan keyakinan tu? Begini, apa yang ditemui oleh mereka itu, tuan-tuan boleh search Google, tuan-tuan boleh search YouTube, tuan-tuan, berbicara sehingga terjadinya koyakan dahsyat. Apa yang dibicara itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan kita penganut agama Islam. Kenapa? Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang perihal pengakhiran alam dengan tragedi tersebut. Ayat pertama surah Al-Insyiqaq juzuk 30. Idzas samaa'u syaqqat. Ayat yang kedua surah Al-Insyiqaq, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah dan Tuhannya telah memberi keizinan. Tuan-tuan, berlakunya peristiwa tersebut dengan sebab keizinan Tuhannya dan ianya telah benar-benar berlaku. Ayat pertama dan ayat yang kedua suratul Infitar juzuk 30. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat. Apabila langit terkoyak dan apabila bintang-bintang jatuh berguguran. Tuan-tuan, apa yang ditemui melihat kepada penemuan saintifik di atas,
Bila tuan-tuan tengok YouTube, tuan-tuan akan lihat dahsyat betul. Gambaran kelak apabila berlakunya koyakan itu. Dahsyat tuan-tuan. Kita bayangkan tuan-tuan, alam cakrawala yang mana pergerakannya bergerak pada orbitnya. Tuan-tuan, kelak sistem yang memayungi pergerakan itu tuan-tuan akan terkoyak. Kesannya tuan-tuan tidak heran kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan bintang-bintang jatuh berguguran. Para saintis mendekatkan kepada kefahaman kita tuan-tuan, yang mana alam ini adalah alam yang sentiasa mengembang. Digambarkan seperti mana balon yang ditiup. Sekiranya tuan-tuan lihat The Big Rip Theory, tuan-tuan akan lihat secara panjang lebar. Dan ini di antara bicara untuk memudahkan kepada kita, bagi kita memahaminya. Alam ini adalah alam yang mengembang. Bahkan tidak diketahui di mana hujung pangkalnya. Tidak diketahui. Sebab ia semakin hari semakin mengembang. Bahkan berkembangnya alam itu, tuan-tuan, digambarkan seperti mana balon yang ditiup. Seperti mana balon yang ditiup? Ya, balon yang ditiup, tuan-tuan, kelak ianya akan pecah. Begitu juga alam ini akan berakhir dengan pecah dan juga koyakan dahsyat. Oh, begitu ke? Ya. Manakala tuan-tuan melihat kepada semakin lama mereka menggali tuan-tuan, semakin menambah iman kita. Kenapa? Kita lihat pada poin saat mereka berkata alam ini semakin hari semakin mengembang, semakin hari semakin mengembang. Kenapa menambahkan iman kita? Kerana hal ini juga dinyatakan oleh Allah. Petikan daripada surah Az-Zariyat juzuk 27 ayat 47. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami binanya dengan tangan, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa melapangkannya. Tuan-tuan, ini bicara di dalam Al-Quran. Semakin lama semakin mengembang, semakin lama semakin lapang, semakin lama semakin melapang. Kelak ia akan berakhir dengan koyakan dahsyat. Tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan, melihat bicara kita di atas, yang pertama kita katakan yang mana Al-Quran itu jauh mendahului saintifik. Penemuan di zaman kita. Sebaliknya Al-Quran diturunkan lebih 1400 tahun dahulu, pada zaman jauh daripada teknologi. Pada zaman tidak ada kapal angkasa. Pada zaman belum muncul kewujudan teleskop. Pada zaman jauh daripada segala-galanya tuan-tuan, sebaliknya ianya pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, bila kita melihat apa yang dibicarakan oleh pengarang dan kita melihat petikan daripada Al-Quran dan kita melihat penemuan saintifik, ini ringkasan insya-Allah. Kita selesaikan ini dan insya-Allah kita akan azam sampai itu. Yang kedua yang dapat kita lihat daripada bicara kita tuan-tuan, iaitu bicara ini adalah bicara yang menambahkan iman dan keyakinan kita, menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu bukanlah ungkapan manusia. Mustahil tuan-tuan. Zaman yang jauh daripada teknologi, sedangkan bicaranya seolah-olah ia berada di zaman kita. Jelas menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu adalah ungkapan pencipta. Tuan-tuan, jelas menunjukkan Al-Quran itu adalah ungkapan pencipta, kerana dia tahu dia yang mencipta alam ini, dan dia tahu bagaimana pengakhiran alam. Itu menunjukkan Al-Quran ini datang daripada pencipta. Dan agama Islam yang dinisbahkan kepada Al-Quran menunjukkan Islam ini adalah agama yang datang daripada pencipta alam. Ketiga yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini tuan-tuan, iaitu jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya tuan-tuan, satu-satunya kitab suci yang bertepatan dengan penemuan saintifik hari ini, dan tidak belum berlaku pertemuan di antara penemuan saintifik dan juga Al-Quran. Belum ada pertemuan. Maknanya sampai sekarang ini belum ada pertemuan. Dalam Al-Quran banyak sangat ke ayat yang bertepatan dengan penemuan saintifik? Banyak tuan-tuan. Itu di antara contohnya. Banyak dalam Al-Quran.
yang mana kita tidak akan melihatnya melainkan dengan kita berfikir tentang alam. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, berbanggalah kita kerana kitab suci kita satu-satunya kitab suci yang bertepatan dengan saintifik, menunjukkan bahawasanya tuan-tuan, itulah mukjizat yang terdapat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan terus kita meyakini agama yang kita anuti, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, itulah sebenarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan iman kita sehingga akhir usia kita dan kematian kita dalam iman. Hanya dengan iman saja seorang itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya mohon dimohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi tuan-tuan. Ibu-ibu, saya memohon dimohon kemaafan atas keterlanjuran budi bicara. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.